Okey, kita nak teruskan siaran pada pagi ini dengan kita berdiskusi. Kita nak menyampaikan pengetahuan dan juga pemahaman kepada anda semua berkenaan pembentukan kerajaan baharu di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, dan bersama dengan kita yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi, iaitu saya kenalkan Prof. Dr. Siva Murugan Pandian, merupakan pensyarah sosiologi politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Haji Sofia dan juga Menawar. Baik, Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Dan Prof, sepastinya kalau kita lihat daripada ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ini ada menyatakan berkenaan penubuhan kerajaan perpaduan. Sepastinya juga masyarakat di luar sana masih lagi tidak jelas dengan penggunaan istilah kerajaan perpaduan. Mungkin untuk permulaan ini kita boleh berikan definisi mudah kepada masyarakat di luar sana, Prof. Kerajaan perpaduan bermaksud apabila kesemua blok, baik dalam blok kerajaan ataupun blok pembangkang, bersetuju untuk mengenepikan perbezaan dari garis mata politik untuk membentuk kerajaan. Bermakna mereka berada dalam satu penggabungan yang besar, tapi itu tidak bermakna mereka bersedia untuk mengenepikan perjuangan parti politik, tetapi bersedia untuk bergerak ke arah satu penggabungan yang besar, yang mana mereka masih lagi berada dalam entiti masing-masing, tetapi dalam pembentukan kerajaan mereka bersedia untuk bersama. Dalam soal ini, kerajaan perpaduan itu boleh kita rujuk kepada sejauh manakah masing-masing akan cuba mempamer kekuatan mereka dengan memperlihatkan kepentingan di peringkat nasional, kepentingan di peringkat kebangsaan, agar politik tidak menjadi asas pertimbangan dalam apa sahaja mahu dilakukan. Bermakna dalam soal ini sudah pastilah kita banyak bercakap bagaimana yang menang tidak menang semuanya, yang kalah tidak kalah semuanya, tapi bagaimana masing-masing bersedia untuk berkompromi, berkorban ke arah pembentukan sebuah kerajaan yang mantap. Itulah kerajaan perpaduan. Tidak ada bangkangan, bagaimana peranan semak dan imbang itu datang daripada dalam. Itulah kerajaan yang saya rasakan menjadi satu impian dan harapan pada masa depan yang lebih baik untuk Malaysia. Okey, baik, Prof. Bagaimana sebenarnya pelaksanaan kerajaan perpaduan ini sebenarnya akan menyelahkan kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, khususnya akan menyatupadukan parti-parti ini untuk masa akan datang dan juga untuk kemakmuran negara? Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri adalah satu institusi. Saya percaya perwatakan beliau, karakter beliau, kewibawaan dan juga penghormatan yang diberikan kepada beliau mampu untuk membawa negara mendepani apa sahaja cabaran. Cabaran besar di sini adalah blok masing-masing ada perjuangannya. Ada kepentingan tertentu yang perlu mereka bawa. Dan juga dalam soal ini ada kepentingan kelompok massa, orang kebanyakan, kelompok parti dan yang ketiga yang atas pagar. Kesemua itu harus dibawa bersama di bawah kepimpinan beliau, dan saya percaya berdasarkan kepada perwatakan karakter nasional beliau di dalam membawa kesemua kelompok masyarakat, tidak mengira agama, etnik, garis persempadanan negeri, gender, kesemua itu barangkali akan menjadi teras utama kepada usaha beliau untuk memulihkan semula kepercayaan dan juga keyakinan kepada kerajaan. Kestabilan itu bermula daripada kepimpinan. Sudah pastilah kepimpinan ini adalah satu kepimpinan yang bergerak ke arah merakyatkan kepimpinan. Bagaimana paksinya, sumbernya adalah kepada rakyat, dan saya percaya di bawah perwatakan beliau mampu untuk memainkan peranan agar setiap blok yang ada ini, baik Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS daripada Sarawak, GRS dari Sabah, dan kemudian ada warisan dan juga anggota-anggota bebas yang sudah menunjukkan sokongan kepada beliau sehingga membawa kepada 148, iaitu garis kepada 2/3 majoriti. Itu akan membolehkan beliau mampu untuk melakukan apa yang terbaik untuk rakyat dan juga apa yang terbaik untuk kerajaan. Tapi cabaran besar adalah bagaimana untuk mencari kesepakatan berdasarkan kepada perbezaan yang wujud di dalam setiap blok ini. Jadi itu saya rasakan bahawa berdasarkan kepada pengalaman beliau yang selama ini pernah pun bersama dalam kerajaan pembangkang, pernah berada dalam kabinet, pernah menjadi ketua pembangkang, kesemua itu akan menjadi penanda aras, akan juga menjadi kayu pengukur kepada keupayaan beliau menangani apa sahaja permasalahan yang timbul dalam kabinet yang bakal dilahirkan. Jadi kepimpinan melalui
teladan, barangkali akan menjadi rujukan, dan saya percaya itulah yang menjadikan sumber aspirasi kepada semua untuk melihat apa saja yang perlu dilakukan pada masa akan datang. Dan kita lihat aspirasi murni daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selari dengan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mewujudkan kerajaan perpaduan ini. Namun cabaran juga perlu kita lihat dari sudut penggabungan ataupun penyertaan setiap parti politik blok daripada setiap blok parti tersebut. Bagaimana kita lihat semalam penyataan rasmi daripada pengerusi Perikatan Nasional tidak menyertai kerajaan persekutuan ataupun kerajaan perpaduan yang akan diterajui oleh Pakatan Harapan. Jadi bagaimana gambaran ini secara teknikalnya sedikit merubah definisi kerajaan perpaduan yang akan diterajui kelak? Ya, kalau kita lihat apabila Perikatan Nasional membuat keputusan untuk berada di luar kerajaan, ia akan membentuk sebuah penggabungan kerajaan perpaduan nasional ataupun penyatuan di peringkat nasional berdasarkan kepada blok-blok yang sudah pun bersetuju untuk berada dalam kerajaan. Bagi Perikatan Nasional, mereka akan mainkan peranan semak dan imbang, dan saya percaya mereka juga mahu untuk bersama, bekerjasama, berkolaborasi dengan kerajaan dalam perkara-perkara yang boleh mempunyai kepentingan orang kebanyakan. Bermakna mungkin akan ada perjanjian tertentu ditandatangani dengan blok pembangkang yang kini Perikatan Nasional dalam ke arah kerjasama yang mungkin berkepentingan dan juga usaha ke arah memastikan itu tidak mengencat ataupun mengganggu proses perubahan dan juga pembaruan yang cuba Datuk Seri Anwar Ibrahim lakukan. Dalam soal ini sudah pasti sukar untuk kita menamakannya sebagai kerajaan perpaduan lagi kerana masih ada pembangkang yang kuat dengan 73 kerusi. Barangkali kita boleh namakan sebagai penyatuan perpaduan nasional bagi blok-blok yang sudah pun bersetuju dengan adanya peranan semak dan imbang, bukan saja daripada Perikatan Nasional, barangkali dengan pertubuhan masyarakat madani, dengan pertubuhan bukan kerajaan, rakyat sendiri akan menjadi mata dan juga telinga kepada apa yang bakal dilakukan kerana ekspektasi dan harapan yang besar diberikan kepada beliau. Ini adalah satu penyatuan harapan juga kepada blok-blok yang sudah bersetuju untuk melaksanakan tanggungjawab mereka berdasarkan kepada suntikan kepada perubahan dan pembaruan yang mahu mereka bawa. Dalam soal ini saya percaya kerajaan ini perlu beristiqamah untuk mencari jalan-jalan yang terbaik, menang-menang untuk semua, dan juga bagaimana pembangkang itu tidak lihat sebagai satu musuh tetapi pesaing politik, bagaimana kerjasama masih lagi boleh dibina walaupun tidak berada dalam kerajaan penyatuan perpaduan nasional, tetapi peranan mereka itu penting untuk memberikan gambaran bahawa kerajaan penyatuan nasional ini sebenarnya tidak mahu membelakangkan apa saja yang mempunyai kepentingan kepada rakyat. Jadi dengan adanya Perikatan Nasional sebagai yang memainkan peranan semak dan imbang, saya percaya itu juga akan menjadi kayu pengukur kepada pelaksanaan dan juga apa saja capaian oleh kerajaan gabungan di peringkat nasional ini, supaya itu menampakkan kematangan, itu menampakkan bahawa tanggungjawab ini digalas dengan memenuhi cabaran yang sudah pun bermula sejak hari pertama beliau memikul tanggungjawab sebagai Perdana Menteri. Itu dia. Jadi apa pun yang seperti yang mana yang kita maklum titah Keduli Maha yang mulia, iaitu berkaitan dengan apa pun yang penting adalah apa yang rakyat perlukan. Seperti mana yang kita semua maklumlah. Okey, jadi kita beralih Prof kepada kabinet. Seperti mana kita tahu saiz kabinet akan dikecilkan, dan adakah ia juga dari segi orang kata dari segi pembentukan kabinet itu, adakah ia akan menggabungkan daripada parti-parti untuk, dan tak kiralah mungkin daripada jentera yang berbeza ataupun mungkin daripada fahaman politik yang berbeza akan berada di bawah satu kabinet. Pendapat Prof? Ya, bagi saya apabila sudah wujud penggabungan perpaduan di peringkat nasional, sudah pasti kabinet ini juga akan dikenali sebagai kabinet perpaduan nasional yang memberikan gambaran secara menyeluruh, komprehensif, yang merangkumi kepentingan kesemua blok.
Dan saya percaya ketokohan, figura, sosok yang boleh memainkan peranan tersebut, yang ada kewibawaan, yang dihormati dan juga diiktiraf di luar akan diambil masuk di dalam kabinet tersebut. Mungkin dengan kabinet yang kecil, tapi biarlah ia syarat padat dengan kualiti. Kualiti yang memungkinkan kabinet ini menjadi contoh kepada yang lain. Jika terlalu besar, itu akan memberikan gambaran bagaimana beban perlu ditanggung daripada kos dan juga tugasan tanggungjawab yang barangkali tidak diperlukan. Mungkin juga akan berlaku penggabungan beberapa kementerian seperti mana yang kita lihat yang mungkin tidak diperlukan sebelum ini. Saya percaya yang penting di sini adalah pertama, wakil setiap blok itu perlu ada. Itu datang dengan sendirinya. Kedua, ia juga harus merentasi Semenanjung Sabah dan Sarawak. Ketiga, komposisi gender yang sewajarnya, rasional, barangkali boleh memenuhi 30% wanita di dalam kabinet yang tidak dapat dipenuhi ketika di dalam pemilihan ataupun pencalonan wanita di dalam pilihan raya umum ke-15. Ia juga harus mengambil kira kepentingan agama, etnik dan perkara yang bersangkutan dengan soal kepentingan persempadanan negeri, di mana saya percaya soal bagaimana kepentingan agama etnik itu tidak boleh kita ketepikan, kerana di awal ucapan dasar beliau yang tidak resmi, beliau nyatakan bahawa beliau akan utamakan kepentingan semua. Beliau mahu menjadi Perdana Menteri untuk semua. Bermakna kabinet ini juga adalah kabinet yang bersifat perpaduan nasional, merangkumi kepentingan semua kelompok, tidak ada yang terpinggir. Barangkali boleh datang daripada dalam parti, boleh datang pada luar parti juga. Kesemua itu harus kita lihat perincian yang perlu digarap, memberikan maksud dan makna kepada kepimpinan beliau sebagai peneraju, dan ada sembilangan yang menjadi pasukan beliau. Biarlah ia menjadi satu ketua, satu pasukan, satu matlamat. Ia tidak boleh ada 2-3 nakoda yang cuba menerajui kabinet ini. Walaupun daripada blok berbeza, mungkin ketua-ketua mereka ada di dalam kabinet, mereka harus mengenepikan kepentingan parti dan mengutamakan kepentingan nasional. Tidak bermakna, perlu saya ulangi, mengenepikan perjuangan parti. Itu asasnya ada, tetapi di peringkat nasional mereka wajar dikenali sebagai seorang pemimpin yang mewakili setiap kelompok masyarakat, sebagai seorang pemimpin nasional kebangsaan yang mempunyai kepentingan untuk memastikan apa saja perkara yang berkaitan dengan kemahuan, keperluan, keselesaan, keamanan, keselamatan diambil kira ketika mahu menggalas tanggungjawab ini. Jadi kabinet itu mestilah kecil, padat, syarat dengan kualiti, ada ketokohan, ada latar belakang yang berbeza yang telah pun kita rangkumkan tadi, termasuk daripada soal sempadan negeri, termasuk daripada soal ras etnik, juga tidak dipinggirkan sama sekali soal gender. Kerajaan pastinya akan membentuk kabinet yang lebih bersifat inklusif, Prof. Sudah pastinya, Prof, kalau kita lihat daripada ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ini, agenda pertama di Parlimen seperti yang dinyatakan adalah berkenaan soal undi percaya. Bagaimana Prof melihat ini merupakan satu langkah politik untuk kita mematikan ataupun kita memastikan bagaimana soal keabsahan ini tidak perlu dinyatakan lagi, dan juga untuk kita menghentikan bagaimana spekulasi dan juga soal kepercayaan ini daripada diteruskan, dan sebaliknya untuk kita semua, tak kira daripada blok parti mana pun, untuk kita bersatu hati untuk kita fokus kepada permasalahan negara khususnya menjelang 2023 sebarang kemungkinan boleh berlaku khususnya berkenaan krisis ekonomi, Prof. Ya, usul undi tidak percaya sebenarnya tidak diperlukan pun, kerana kalau kita melihat kepada perkara 43 dalam perlembagaan ini jelas budi bicara pada hemat kebauduli baginda yang merasakan seorang wakil rakyat yang dipercaya mendapat sokongan majoriti boleh dilantik sebagai Perdana Menteri. Sudah dilantik sebagai ketua kerajaan sekarang ni, tanggungjawab Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam bentuk sebuah kerajaan, dan kemudian membentuk kabinetnya, di mana dalam parlimen nanti beliau menjadi ketua dewan. Ada timbalan, kalau ada timbalan Perdana Menteri, yang menjadi timbalan ketua dewan dan juga setiausaha dewan, di mana ketua dewan ini barangkali mahu menguji legitimasi kepimpinan beliau dengan mengadakan undi tidak percaya, undi percaya ataupun undi tidak percaya, mana-mana sekalipun, untuk memberikan satu impak positif kepada yang berada di luar agar memahami bahawa kita tidak boleh mengenepikan apa yang sudah pun diwartakan ataupun mendapat perakuan daripada ke bawah duli.
Dalam konteks ini, dengan 148 angkanya sekarang, saya percaya angka itulah yang merupakan menjadi angka pengukuh kepada jawatan dan juga kedudukan beliau. Apabila Barisan Nasional, GPS, GRS, Warisan yang bebas sudah pun menyatakan sokongan secara terbuka. Barangkali akan ada bangkangan dan itu lumrah. Tapi bagi saya yang penting di sini adalah bagaimana jika mahu dibawa usul undi tidak percaya pun sudah dinyatakan dia akan dibawa oleh Parti Pakatan Harapan sendiri untuk memperlihatkan, mempertontonkan bagaimana keabsahan itu sebenarnya ada. Tidak boleh lagi dipersoalkan kerana bagi beliau agenda besar adalah untuk merakyatkan kepimpinan. Agenda besar adalah menangani kos sara hidup, ekonomi, pengangguran, soal keamanan, soal kesihatan, soal security sosial. Soal-soal ini adalah perkara besar yang saya rasakan yang harus diberikan tumpuan selepas ini. Walaupun selepas diberikan sokongan kepada usul undi tidak percaya, mungkin akan ada lagi bangkahan. Itu lumrah. Ya. Tetapi yang penting di sini adalah tidak goyah pasukan itu, tidak terancam disebabkan mungkin akan ada suara-suara yang melihat bahawa pembangkangan itu perlu dalam sebuah negara yang demokrasi. Cabang ini terus kita raikan, kita meriahkan dengan pembangkangan yang sihat, yang kuat, yang ampuh, yang memberikan satu gambaran bagaimana pertimbangan yang sewajarnya diberikan oleh pembangkang ini kepada kerajaan. Jadi usul undi tidak percaya saya rasakan dilontar oleh Datuk Seri Anwar sendiri supaya dapat menghentikan apa saja tomahan, apa saja herdikan di luar agar itu memberikan satu paparan melengkapi keputusan ke bawah duli ke atas pelantikan beliau. Dalam soal ini sebenarnya tidak perlu kerana ia seolah-olah menyoal keputusan yang dibuat oleh ke bawah duli. Walhal pada hemat baginda Datuk Seri Anwar Ibrahim lah yang sudah mendapat keyakinan, kepercayaan untuk menerajui kerajaan di bawah kedudukan sebagai Perdana Menteri ke-10. Yang penting sekarang ini saya percaya masing-masing harus mempunyai iltizam, iktibar untuk menangani isu yang sedang dihadapi oleh rakyat yang besar sekarang ini. Kita tidak mahu terhimpit dengan masalah berterusan yang dikaitkan dengan ketidakstabilan, keadaan tidak menentu. Kita mahu merancangkan semula ekonomi negara. Kita mahu perhalusi bagaimana dapat membaik pulih bucu-bucu yang sudah menjadi pemisah. Kita harus perhebatkan untuk perkukuhkan dinding-dinding yang boleh membawa kepada perpaduan. Dan saya percaya itulah perpaduan nasional yang cuba diimpikan dan juga gambaran yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. InsyaAllah sudah pasti itu harapan dan juga aspirasi besar untuk kita semua, khususnya dalam kita menerajui pembentukan kerajaan baharu di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, pensyarah sosiologi politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USN. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak Prof. Itu dia jelas, cukup jelas ya. Kita semua dapat menghadam pagi ni apa yang dimasukkan dengan kerajaan perpaduan dan sebagainya. Okey, dan seterusnya para penonton kita nak ke